dua perbezaan antara rukun dengan wajib haji. Sebelum ini kita telah membincangkan beberapa tajuk dan salah satunya adalah pelaksanaan haji secara ringkas. Pada siri itu, saya tidak menyebutkan tentang perbezaan antara rukun dan wajib. Pada waktu itu hanya banyak menerangkan tentang perjalanan di Masyai, iaitu bermulanya 8 Zulhijjah sehinggalah ke 12 ataupun 13 Zulhijjah. Jadi pada hari ini tajuk yang ringkas sahaja tetapi sangat penting. Kerana apa? Ini antara basic. Siri sebelum ni pun kita telah bincangkan perkara basic yang akan banyak yang akan disebutkan di dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Jika kita tak memahami benda yang basic ini, akan ada sedikit kesukaran untuk kita memahami pelajaran-pelajaran yang akan datang. Iaitu dua istilah yang sangat penting di dalam ibadah ini, iaitu istilah rukun dan wajib. Jika di dalam ibadah-ibadah lain seperti ibadah solat, puasa, perkataan rukun dan wajib di dalam mazhab Syafi'i ada bermakna perkara yang sama. Rukun itu adalah wajib. Maksudnya solat ada berapa rukun? Ada 13 rukun. Puasa ada berapa rukun? Ada 2 rukun. Begitu juga dengan wajib solat ada 13. Okey? Sama. Maksudnya ada rukun solat 13, wajib solat pun 13. Tetapi di dalam ibadah haji dan umrah di dalam mazhab Syafi'i, perkataan rukun dan wajib itu berbeza. Jadi apa perbezaan? Secara ringkasnya saya telah memberikan 2 poin utama, iaitu 2 perbezaan antara rukun dengan wajib haji. Jika ada apa-apa persoalan ataupun tidak faham ataupun ada tambahan ilmu yang anda ingin kongsikan, silakan komen di bawah supaya kita dapat kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Jadi kita teruskan. Ini rujukan saya, Fiqh Umrah Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Buku yang sangat bagus, rujukan yang sangat padat. Okey, boleh dapati insya-Allah. Ada lagi banyak sebenarnya komponen-komponen seperti apa? Kita ada sunat, kita ada syarat sah, kita ada syarat wajib. Itu beberapa istilah-istilah yang sangat penting untuk kita memahami ibadah ini. Tetapi hari ini kita hanya fokus kepada 2 yang seakan-akan sama tetapi dia ada perbezaan yang sangat besar. Okey, iaitu rukun dan wajib. Baik. Seperti yang saya sebutkan tadi bahawa ibadah yang lain di dalam mazhab Syafi'i, rukun dan wajib itu sama. 13 rukun solat, sama juga ada 13 wajib solat, benda yang sama. Tetapi di dalam ibadah haji dan umrah, ia berbeza. Baik, sebelum kita tahu perbezaan dia, okey, rukun dan wajib ini, boleh tengok di sini. Ini adalah persamaan kedua-dua ini. Itu saya katakan tadi bahawa kedua-dua ini seakan-akan sama. Iaitu apa persamaan dia? Kedua-dua ini iaitu rukun dan wajib adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika haji ataupun mesti dilakukan. Okey, baik. Tetapi apa pula perbezaan? Ini yang akan kita fokuskan pada tajuk kita yang ringkas pada hari ini, iaitu ada 2 perbezaannya. Yang pertama, jika tidak dilakukan, apa yang akan terjadi? Kalau kita tidak melakukan salah satu daripada rukun, apa yang akan terjadi? Kalau kita tidak lakukan salah satu daripada wajib haji, apa yang akan jadi? Itu perbezaannya, iaitu kesan apa yang berlaku jika kita tidak melaksanakan rukun ataupun wajib. Baik. Jadi rukun, jika kita tidak melakukannya, haji tersebut tidak sah ataupun masih tergantung. Okey, bagaimana pula dengan wajib? Wajib jika tidak dilakukan,
haji itu masih lagi sah. Okey. Itu perbezaan yang pertama yang kena tanam dalam minda, kena tanam dalam ingatan supaya akan datang apabila kita sebutkan kita akan melakukan rukun tawaf. Okey, kemudian nanti pada hari sekian-sekian kita akan melakukan wajib bermiqat di Mina. Waktu tu mungkin dah tak berapa disebut kerana telah disebut pada awal-awal pengajian. Perbezaan apa dia rukun dan apa dia wajib. Jika siapa yang telah belajar, telah faham sekarang, pada akan datang pelajaran-pelajaran yang akan datang itu sudah faham. Okey, sudah faham. Bila disebut sahaja rukun, apabila disebut sahaja wajib, sudah faham. Baik. Jadi tanamkan dalam fikiran bahawa perbezaan yang pertama adalah jika tidak dilakukan, haji tidak sah atau masih tergantung. Itu adalah rukun. Manakala wajib pula adalah jika tidak dilakukan, haji itu masih lagi sah. Baik. Perbezaan yang kedua iaitu rukun tidak boleh ditampung dengan dam. Okey. Manakala wajib haji, wajib jika ditinggalkan, maka wajib menyempurnakan dam dengan syarat-syaratnya. Maksudnya boleh ditampung dengan dam. Seperti yang kita tengok tadi atas dia, rukun ini kalau kita tak buat, ibadah haji itu jadi tidak sah ataupun tergantung. Dan kena juga diselesaikan ke-6 rukun haji tersebut, tidak boleh digantikan dengan apa-apa, tidak boleh digantikan dengan dam. Manakala wajib, jika tidak dilakukan atas sebab-sebab tertentu, boleh digantikan dengan dam. Maka ibadah haji itu menjadi sah. Itu perbezaan dia. Baik. Jadi kita teruskan. Apakah dia rukun? Apakah dia wajib? Baik. Rukun ada 6 perkara. Rukun haji ada 6 perkara. Begitu juga dengan wajib haji ada 6 perkara. Baik, ini berbeza dengan rukun dan wajib umrah. Seperti yang kita tahu, sebelum ni pun kita telah ada siri secara ringkas menerangkan tentang perjalanan umrah. Jadi boleh tengok di situ perjalanan umrah ini boleh diselesaikan dengan masa yang singkat sahaja, lebih kurang 2 atau 3 jam. Okey. Manakala perjalanan haji pula memakan masa beberapa hari. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Baik. Kita telah sampai kepada apa dia perkara-perkara rukun, apa dia perkara-perkara wajib. Sebelum ini kita telah membincangkan tentang perbezaan antara rukun dan wajib. Penting untuk kita ingat itu sepanjang perjalanan sampai kita melaksanakan haji dan umrah nanti, memang kita sangat perlukan pelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi rukun yang pertama, ada 6 rukun haji. Kalau umrah ada 5 rukun. Okey, kalau haji ada 6 rukun. Wajib umrah pula ada 2. Okey, manakala wajib haji ada 6. Untuk umrah nanti kita akan bincang pada masa yang akan datang. Baik, jadi pada hari ini kita kena faham tadi bahawa rukun itu kalau tak buat, haji itu memang tak sah ataupun haji itu masih tergantung. Wajib pula kalau kita tak buat, ibadah haji itu masih lagi sah, tetapi kena dibayar dam dengan syarat-syaratnya. Baik. Jadi kita pergi satu persatu secara ringkas apa dia rukun haji. Baik. Yang pertama adalah berniat ihram. Niat ihram ni contohnya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tadi itu adalah lafaz niat yang rukunnya adalah di dalam hati. Sebelum ini kita telah bincangkan tentang miqat, iaitu perbatasan waktu dan perbatasan tempat di mana nak berniat dan bila nak berniat. Baik.
Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Okey, seperti yang kita tahu, wukuf ni adalah pada 9 Zulhijjah di satu tempat yang namanya Arafah. Semua jemaah haji mestilah berada di Arafah pada waktu yang ditentukan tersebut. Baik. Rukun yang ketiga ialah tawaf ifadah, iaitu tawaf ni mestilah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syaratnya. Kemudian sa'i. Sa'i ini adalah berjalan antara Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima, bercukur atau bergunting. Okey, untuk lelaki afdalnya bercukur. Untuk perempuan bergunting sahaja. Okey, makruh untuk bercukur. Baik. Yang keenam adalah tertib pada kebanyakan rukun. Di sini berbeza dengan ibadah umrah. Umrah adalah tertib pada kesemua rukun. Tetapi dalam ibadah haji adalah tertib pada kebanyakan rukun. Contohnya sa'i itu boleh dikebelakangkan. Okey? Itu kita akan bincang lebih mendalam akan datang. Kalau bincang hari ini mungkin takut terkeliru. Yang hari ini cuma perlu ditanam di dalam fikiran kita dua perbezaan antara rukun dan wajib. Okey, kita pergi pula kepada wajib haji. Wajib ini apa dia? Jika tidak dilakukan, ibadah haji itu masih lagi sah, tetapi wajib dibayar dam dengan syarat-syaratnya. Baik, jadi apa yang pertama? Iaitu berniat ihram di miqat. Sebelum ini kita telah bincangkan. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Baik, sebelum itu yang pertama ni, apa beza berniat ihram dan berniat ihram di miqat? Okey, yang rukunnya adalah berniat di dalam hati. Okey, berniat itu dalam hati yang saya sebutkan tadi tu. Sahaja aku berniat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, itu adalah niat ihram. Manakala rukun wajib haji pula adalah berniat ihram di miqat, iaitu tempat di mana nak berniat itu adalah wajib. Maksudnya kalau kita meninggalkan tempat miqat tersebut, okey, haji itu masih lagi sah, tetapi dikenakan dam. Baik. Okey. Kita ada komen di sini daripada Intan Zahira. Terima kasih. Dia memberi komen tentang pelajaran yang telah kita bincangkan tadi, iaitu rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Okey. Terima kasih. Semoga ia bermanfaat untuk pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita yang datang selepas ini, dan juga sesiapa yang baca komen, insya-Allah ada manfaatnya yang Allah pandang kita, insya-Allah. Rukun-rukun haji ada 6 seperti yang kita sebutkan tadi. Terima kasih. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, wajib haji pula yang kedua, iaitu meninggalkan larangan ihram. Akan datang kita akan bincang secara mendalam. Ada 13 larangan ihram. Okey, satu persatu kita akan bincangkan pada akan datang. Okey, itu adalah wajib. Maksudnya kalau seseorang melakukan salah satu daripada larangan ihram itu, haji masih sah tetapi dikenakan dam. Baik. Kemudian yang ketiga adalah bermalam di Muzdalifah. Bahasa Arabnya mabit. Mabit itu maksudnya bermalam. Bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah ini adalah salah satu tempat di antara Arafah dan Mina. Okey, kita kena gambarkan, boleh tengok semula siri yang sebelum ni. Mekah, okey, yang ada Masjidil Haram, ada Kaabah itu. Kemudian yang berdekatan dengan Mekah iaitu Mina, tempat bermalam, ada tempat melontar jamrah. Kemudian Muzdalifah, okey. Kemudian yang hujung sekali adalah Arafah. Okey, jadi ni yang pertama tadi, yang rukunnya adalah kita kena pergi ke Arafah. Itu adalah yang rukun. Kita kena berwukuf ataupun berada di Arafah pada waktunya, di Arafah yang hujung sekali itu. Kemudian daripada Arafah bergerak pula bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah ni tempat di antara Arafah dan Mina, tengah-tengah tu Muzdalifah.
Kemudian wajib haji yang keempat iaitu melontar batu di Jamrah Al-Kubra pada 10 Zulhijjah. Okey. Melontar batu di Jamrah Al-Kubra. Baik. Kemudian bermalam di Mina. Dah sebut tadi Mina tu berada di antara Muzdalifah dan Mekah. Baik. Yang keenam adalah melontar batu di 3 jamrah. Okey, pada hari-hari tasyrik, jemaah haji bermalam di Mina dan melontar batu di ketiga-tiga jamrah, iaitu Jamrah Kubra, Jamrah Wusta dan Jamrah Sughra. Itu akan datang. Kita akan bincangkan satu persatu rukun dan haji ini, insya-Allah, jika diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua yang share, semua yang like dan semua yang komen. InsyaAllah sokongan tuan-tuan semua akan memberi lebih semangat untuk saya berkongsi, kerana saya fikir masih ramai lagi yang belum tahu. Jadi sebenarnya banyak sudah. Okey, banyak dah. Kita boleh cari kat YouTube, okey, boleh cari di Facebook. Banyak kursus-kursus, banyak rakaman-rakaman ceramah tentang pengajian haji ini. Alhamdulillah, pergi tengok kan. Tengok banyak-banyak kali, fahami. Tulis nota, okey. Baca buku. Okey, saya juga mengambil tanggungjawab ini untuk menyampaikan kepada tuan-tuan sekalian dengan cara yang ringkas. Okey, satu hari kita ambil tajuk yang ringkas sahaja. 2 perbezaan antara rukun dan wajib haji. Kita mudah untuk memahami. Okey, sedikit demi sedikit. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.